Salam perpaduan dan salam sejahtera kepada kamu semua. Okey, semua anak murid tingkatan 5, hari ini kita akan pergi ke tajuk langkah mempertahankan kedaulatan. So, ini ialah indeks anda. So, tulis dalam nota anda indeks langkah mempertahankan kedaulatan. Okey, apakah yang dimaksudkan langkah? Langkah ialah cara mempertahankan itu, bagaimana caranya untuk tahankan kedaulatan. Kedaulatan tu negara yang bebas dan merdeka yang diketuai oleh ketua pemerintah tanpa terlunjuk asing. Okey, next kita pergi ke, sebenarnya topik ini kita akan tengok peranan pemerintah dan rakyat untuk mempertahankan negara. So, bagaimana peranan rakyat dan bagaimanakah peranan pemerintah? So, kedua-dua ini, pemerintah dan rakyat ini, dia akan mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. So, kesejahteraan ekonomi lah. So, ekonomi dapat meningkat, dapat berjalan dengan lancar. Sebab tanpa campur tangan kuasa asing. Dan juga apabila peranan pemerintah dan rakyat dikekalkan, kita akan wujudnya suasana harmonis. Pada masa yang sama, kita boleh memuput semangat patriotism dan mengukuhkan pertahanan negara kita. So, kerjasama antara peranan pemerintah dan rakyat ini sangat penting untuk memastikan negara kita merdeka dan makmur. Okey, next kita pergi ke yang pertama. Mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. So, kita tengok di sini bagaimana peranan pemerintah dan rakyat untuk memastikan politik stabil dan ekonomi makmur. So, kita akan bagi select the one point is pemerintah. Pemerintah. Apa yang dia kena buat? Dia kena melaksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program bagi memajukan ekonomi. So, di sini kita boleh lihat politik dan ekonomi sangat penting untuk kestabilan politik, dan rakyat pula dia akan pergi ke memberi kerjasama untuk menjayakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. So, you tengok di sini ada linkage antara pemerintah dan pembesar. Okey, kita tengok peranan pembesar dan ataupun pemerintah dan peranan rakyat. So, pemerintah ni dalam politik dan ekonomi. So, kita tengok what is happening. So, pemerintah ni kita boleh tengok pemerintah peranan dia mewujudkan pentadbiran, mengelakkan amaran rasuah, memastikan agihan sumber kekayaan. Kekayaan ini sama rata dan melaksanakan undang-undang dengan menurut perlembagaan. So, ini peranan pemerintah. Selaku pemerintah ni kena buat, dan rakyat pula kena bekerjasama dengan pemerintah. Apa yang dia kena buat? Dia kena memberi kesetiaan, menyokong segala usaha dan dasar kerajaan untuk mewujudkan kestabilan politik. Selain itu, memupuk kerjasama semua kaum supaya negara kita aman dan damai. Dan juga apabila pemerintah dia melaksanakan undang-undang, kita kena, sebagai rakyat, kita kena mematuhi undang-undang negara. Siapa yang tak boleh ikut undang-undang negara, kita akan kenakan hukuman. Okey, so mengekalkan perpaduan pula. Mengekalkan perpaduan kaum pula, kita dah boleh nampak sejak awal kemerdekaan ini, peranan pemerintah dan rakyat ni, dia berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Sebab apa? Sebab untuk mengekalkan kedaulatan negara kita, supaya negara kita tidak dijajah lagi daripada kuasa asing yang lain. So, ada beberapa langkah lah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Jom kita tengok. So, dalam isi mengekalkan perpaduan kaum ini, kita lihat pemerintah ini dia sebagai pelaksana dan rakyatnya ialah sebagai pelengkap kepada pelaksana, iaitu yang diteraju oleh pemerintah.
Okay, kita boleh tengok dia mengubah dasar dan undang-undang, memastikan keberkesanan pelaksanaan, merangka program, kempen untuk memupuk perpaduan kaum dan memperuntukkan pembelanjaan ataupun sponsor untuk program memupuk perpaduan kaum. Dan rakyat pula kita boleh lihat, rakyat ni sebagai rakyat Malaysia, kita kena tahu bahasa kemasaan kita. Bahasa kemasaan kita bahasa Melayu, dan kita kena sentiasa mengikuti rukun negara, mengikuti menghayati prinsip rukun negara dan memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum, dan bertoleransi. Janganlah kita menimbulkan isu sensitiviti kaum, untuk memastikan negara kita aman dan damai. Kita tidak boleh memperbesar-besarkan isu-isu yang boleh merosakkan hubungan kaum. Dan kemudian kita akan pergi ke, sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara lah, supaya dapat memupuk kerjasama antara kaum. Okey, kita pergi ke memupuk semangat nasionalisme. Memupuk semangat patriotisme ini bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya yang sedia ada. So, ini pun penting untuk memastikan negara kita kukuh dan tidak diganggu oleh negara asing. So, semangat ini penting untuk melahirkan pemimpin dan rakyat yang taat setia serta sanggup berkorban demi negara. Okey, so memupuk patriotisme ini, kita boleh lihat peranan pemerintah dan rakyat. So, pihak pemerintah ni biasanya dia menganjurkan program, mewajibkan, menganjurkan kempen, memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa. Contohnya memberi pingat berkhidmat kepada sesiapa yang telah berjasa kepada negara. So, kita boleh lihat di sini menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan, itu mengiktirafkanlah jasa yang telah dibaktikan, jasa yang telah diberikan kepada negara, dan mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras. So, ini memastikan masyarakat kita ini dia ambil serius tentang subjek sejarah untuk melahirkan generasi yang cinta akan sejarah negara kita. Dan kemudian kita menganjurkan kempen untuk memupuk patriotisme melalui pelbagai media lah. Dan kemudian rakyat pula, sebagai rakyat ni macam mana kita nak memupuk patriotisme ini? Kita kena menghormati lambang negara, bendera Malaysia, jalur gemilang, jata negara, lagu negaraku. Dan apabila kita dah ada jati diri, kita perlu menghargai adat dan warisan negara yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, meninggalkan imej negara kita, dan melakahlah kejayaan dalam bidang pendidikan supaya negara kita ni dapat bangun sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain dalam persaingan ekonomi semasa ini. Dengan adanya bidang pendidikan, kita akan ke hadapan. Kita akan menghadapi cabaran baru. Kita boleh menyesuaikan diri sekiranya kita ada pendidikan. So, peranan rakyat lah. Sebagai rakyat, kita kena berjaya lah dalam bidang pendidikan ini. Dan menghargai tokoh pelbagai kaum yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. So, of course, kita kena menghargai perjuangan tokoh-tokoh, contohnya Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Sin On, dan tokoh-tokoh negara yang menyumbang kepada negara sampai ke hari ini. Sumbangan mereka
direkod dan kita belajar. Next, kita pergi ke mengukuhkan pertahanan negara. So, sebagai pemerintah dan rakyat, kita kena mempertahankan negara kita supaya dia ada musuh yang dapat mengugat kedaulatan negara kita. So, kita tengok apa peranan pemerintah dan rakyat. So, pemerintah peranan dia mengubah dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Kemudian mengadakan perjanjian pertahanan bersama-sama dengan negara serantau. Negara serantau ni negara yang dekat dengan kita lah, ataupun Asians. Memodernkan aset ketenteraan, memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga. Bersiap siaga ni bermaksudnya bersedia menghadapi cabaran semasa. Dan kemudian kita tengok rakyat. Rakyat ni kita kena tahu apa yang berlaku di dunia ini. Itu peka terhadap isu keselamatan negara. Memberikan maklumat tentang pencerobohan sepadan negara. Kalau rakyat yang tinggal di sepadan negara dan negara lain, contohnya Perlis, Perak, Kedah, yang itu kalau ada sekiranya ada warga asing yang menceroboh, kita kena maklum kepada pihak penguasa. Okey, dan mengelakkan kolaborasi bekerjasama dengan pihak luar, menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan untuk mempertahankan negara, dan kemudian sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so kita boleh lihat di sini kerjasama antara pemerintah dengan rakyat ni sangat penting sebab sebagai langkah mengekalkan kedaulatan, mengekalkan kemerdekaan negara kita. Okey, sebagai rakyat Malaysia juga, kita ni kena menghormati antara satu sama lain, terutama dalam budaya dan agama, supaya negara kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni, sebab negara kita ni terdiri daripada pelbagai kaum. Dan kemudian kita tengok kepada kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di bawah kewibawaan sesebuah negara yang dalam kawalan pemerintah dan pentadbiran. So, di sini kita boleh lihat tak ada campur tangan kuasa asing. Semuanya pemerintah dan pentadbiran dalaman negara kita sahaja untuk menguruskan semua perkara. So, berbagai langkah dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara terpelihara. Peranan pemerintah dan rakyat ni sangat penting untuk memastikan negara kita harmoni, aman dan makmur. Sebab negara kita ini terdiri daripada pelbagai kaum dan semua rakyat kena ikut perlembagaan yang telah tercatat di dalam negara kita. So, kita boleh lihat di sini. Inilah cara kamu untuk memastikan negara kita ni berdaulat, merdeka dan makmur. So, ini latihan dia. So, menyatakan 4 langkah mengukuhkan kedaulatan negara. Yang ini so far saya rasa you all can do. So, ini latihan. So, saya harap kamu buat dalam buku latihan dan nota yang cikgu bagi tadi, tolong salin di dalam buku nota. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Terima kasih.